Baik, soalan yang pertama, kami berdua makmum masbuk solat maghrib, tertinggal 1 rakaat. Bila imam salam, kami pun tambah rakaat. Soalannya, orang yang di sebelah saya yang tertinggal rakaat yang sama undur, minta dia jadi makmum, saya jadi imam, boleh ke tak? Faham soalan, faham jawapan. Dua orang ni masbukun mansubika minal makmum, orang yang ketinggalan daripada orang ramai. Orang ramai imam salam, dia ketinggalan. Nah, jadi bila imam salam, dia naik tambah rakaat. Dua orang ni dia berdiri, jadi salah seorang pula menjadi imam ke depan, yang seorang lagi duduk di sebelah kanan. Boleh ke tak buat gitu? Ulama jawab boleh. Boleh, tak ada masalah. Soalan seterusnya, mana lebih utama untuk dilakukan, sedekah atau wakaf? Sedekah atau wakaf? Sedekah kita fahamlah, derma tadi kita bersedekah dah tu. Sedekah ada dua makna. Sedekah dengan makna pemberian, infak. Sedekah dengan makna beri harta untuk menyenangkan orang fakir atau miskin. Jadi dengan wukuf, dengan wakaf, hak mana lebih? Jawabnya lebih belaka. Nampak? Ada ulama mengatakan sedekah, ada ulama mengatakan wakaf. Wakaf ni makna berhenti. Berhenti apa? Berhenti harta tu jadi milik kita. Berhenti dah. Mulai daripada lapah ni sudah jadi milik Allah sampai kiamat. Itu makna wakaf. Jadi kita ada rumah, saya wakafkan rumah ini kerana Allah untuk orang amal. Maka start pada tu tidak lagi jadi milik dia, milik Allah sampai kiamat. Haram jual dan seumpamanya, melainkan kerana darurat. Jadi hak mana lebih, manfaatnya lebih besar? Dia wakaf rumah saja, katakan ataupun macam sekarang orang tak mampu nak wakaf sebuah rumah atau tanah, wakaf sekaki. Ada kan beli tanah wakaf sekaki RM50. Dia pun wakaf RM50 dengan sedekah RM50,000. Mana afdal? Afdal lah yang RM50,000 tadi kalau nak kira. Kemudian pula kalau kita nak tengok hak mana lebih, tengok atas orang yang keluar harta. Kalau orang miskin beri RM10, kadang-kadang lebih mahal, lebih afdal daripada orang kaya keluar RM1 juta. Sebab orang kaya dia harta dia dalam 80 bilion, dia keluar RM1 juta sikit lah. Orang miskin ni pendapatan fitih dia ada RM15 je, keluar 10 tinggal RM5. Kelek-kelek nak riluk peripik dak dang dah. Kemudian nasihat hak macam sokmo-sokmo dalam buat amal, dalam pahala ni, tak usah kita rasa hak ni kurang, hak ni banyak. Faham? Kerana apa? Yang tukang bayar pahala bukan kerajaan Malaysia. Yang tukang bayar pahala bukan kerajaan Selangor, kerajaan Negeri Sembilan atau seumpamanya. Yang bayar pahala Allah Ta'ala. Allah ni ghaniyun, sangat kaya. Tidak ada yang Tuhan bayar murah. Orang yang paling murah sekali, pahala dia dalam akhirat nanti dapat rumah istana daripada emas, tanah seluas Yaman sampai ke Syria, dan 70 orang bidadari. Dia yang paling sedikit. Jadi apa jua kalau sebut pahala yang Tuhan bayar, tidak ada yang sedikit. Tak usah bimbang dah. Faham tak? Soalan seterusnya. Bolehkah air wuduk di-recycle untuk mandi seperti pam, tandas dan sebagainya? Air wuduk, dia wuduk tu dia ambil, dia tadah air wuduk, lepas tu nak guna balik air wuduk, boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dan pandangan yang semisal atau sependapat dengan beliau, air yang telah diguna untuk mengangkat hadas, dia panggil air ni musta'malun, musta'malun, air yang telah dipakai untuk mengangkat hadas. Air yang telah dipakai untuk mengangkat hadas, air musta'mal. Air musta'mal bukan air najis. Air yang lemah sahaja, tapi bukan air najis. Boleh tak guna? Boleh. Untuk selain mengangkat hadas, boleh.
Nak buat rendang baju anak boleh. Air bekas mandi, bekas ambil wuduk, kita sipang untuk buat minum binatang boleh tak? Dah buat minum orang boleh tak? Buat minum orang pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita tak lalu. Macam air hak basuh kemaluan, kecing. Bila kecing, air kecing ada sini, maka kita pun jiruh. Bila jiruh dah, air tu kena atas najis di hujung kemaluan. Bila kena atas najis, dia membawa najis turun. Air yang belakang membersihkan bekas-bekas. Air yang nombor 3 pula kotor tak lagi, kena sini ada najis tak? Bersih dah. Air yang kemudian tu kalau kita basuh boleh tak ada, boleh buat air teh tu. Tapi takut tak tergamuk nak minum. Tu dari segi fiqhnya. Jadi boleh, jangan air mustamal buang. Buat siram bunga boleh, buat rendang baju boleh, tak ada masalah sikit pun. Kalau jerang boleh buat air panas, boleh buat air minum. Okey. Tak pakai laptop. Kita nak tanya dia dengar tak? Baik, untuk soalan seterusnya kita beri kepada rakyat Malaysia yang kita nampak pada skrin yang berada di UK sekarang. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Dengar tak soalan pertama ni? Soalan pertama tu tak jelas. Yang kita dengar ni arak. Tapi tak apa jelas soalan yang pertama. Soalan yang kedua dulu, duduk orang laki-laki dengan perempuan dalam rumah ramai-ramai. Adakah haram? Baik. Yang diharamkan asalnya ialah perzinaan. Itu hak asal sekali. Kemudian turun ayat wala taqrabuz zina. Benda yang memudahkan untuk berlaku zina. Jadi zina tu asal yang haram, yang dosa besarnya. Tetapi kalau duduk berdua dalam gelap dan seumpamanya, walaupun tidak berzina, Islam ini ada kaedah syaduz zara'i, menutup pintu kerosakan, maka diharamkan awal-awal lagi atas nama dosa kecil, yang kerana nak menjaga jangan berlaku dosa besar. Tapi kalau duduk ramai-ramai, boleh tak berlaku perzinaan seperti itu? Tak bolehlah pada adanya. Maka tidak dikatakan duduk ramai-ramai laki-laki perempuan dalam sebuah rumah terus kita hukumkan dengan haram, tidak boleh. Cuma apa benda dia duduk? Duduk untuk berseronok-seronok dengan bukan mahram secara ramai-ramai, maka hukumnya adalah haram. Tetapi jikalau tidak begitu, maka tidak dikatakan haram. Cuma kadang-kadang keadaan itu haram dengan sebab boleh menimbulkan fitnah. Jadi ingat, laki-laki puang bukan mesti berzina. Dia duduk dalam kereta, dalam gelak, lagu-lagu mana pun jangan kata berzina. Kerana berzina takrif dia besar sangat. Iaitu yang sebagainya yang kita maklum. Baik. Jadi soalan yang kedua tadi, duduk ramai-ramai dalam rumah, laki-laki perempuan, tidak boleh terus kita hukumkan dengan haram. Jadi ada kalanya harus, ada kalanya haram. Mari duduk dalam rumah makan, kerana kawan-kawan perempuan mari, dia pun duduk dua orang laki-laki, dia pun makan bersama, mari makan biskut dan sebagainya. Nak kata haram selalu? Tidak. Tetapi peraturan itu telah dilanggar, kerana itu memudahkan untuk berseronok. Maka
tengok keadaan. Kalau duduk tu kadang-kadang tidak, perempuan duduk belah ni, lelaki duduk belah ni dalam rumah, maka tidak lagi haram. Jadi hukum dia itu tidak tetap. Tengok kepada apa yang berlaku sebenarnya dan apa yang tujuan untuk duduk-duduk seperti itu. Soalan yang kita tak berapa jelas tadi, hukum pegang jawatan kelab di kolej di barat. Kelab ni selalu anjur aktiviti haram, libatkan arak dan pergaulan bebas. Baik. Ini soalan yang pertama tadi dari UK. Dia pegang sebagai presiden kelab ataupun ketua dan seumpamanya, dan kelab satuan ni anjurkan benda-benda maksiat. Jadi biasanya yang menganjurkan ni dia yang bertanggungjawab. Maka sudah jelas. Pada soalan pun sudah jelas. Dia ketua kelab. Kelab yang menganjurkan benda yang haram. Maka dia bertanggungjawab tak? Dia bertanggungjawab. Sebab tu dalam rumah dia ada ketua. Ketua kelab. Dalam rumah siapa ketua kelab? Ayah lah. Maka ayah nombor satu bertanggungjawab. Maka anak tidak tanggung dosa ayah. Ayah tanggung apa yang berlaku dalam rumah, di depan penglihatan ayah dan dengan pengetahuan ayah. Jadi atas soalan yang ditanya tadi, kalau dia ni pegang jawatan di kelab, sama ada presiden ke atau setiausaha ke, orang-orang yang ada kuasa dalam kelab, bila ada orang nak buat suatu benda yang haram, cara dia nak lepas daripada dosa, dia hendaklah engkar akan majlis tersebut. Dia kata saya tidak menyokong, saya tidak bersetuju. Maka orang buat juga, dia sebagai setiausaha tidak menanggung dosa, kerana dia sudah berlepas diri. Itu saja caranya. Jadi kalau kita ni setiausaha, tidak kata tak molek, takkan tengok saja, maka kita juga tidak berlepas diri, maka tetap berdosa di akhirat nanti. Baik. Soalan seterusnya. Saya umur 30 dah. Rasa nak kahwin, tapi tak berapa nak sayang ke orang puang. Nak buat aku mana? Dia nak nikah tapi dia tak suka ke orang puang. Dia gini, hukum nikah ni dia ada wajib, harus, sunat, makruh, haram. Siapakah yang sunat? Orang yang mampu beri nafkah dan ada perasaan ingin berkahwin. Siapakah yang makruh? Yang mampu tapi tak ada rasa nak kahwin. Nampak? Siapakah yang harus? Dia mampu dan dia nak kahwin, tak apa, tak kahwin pun tak apa, tak ada masalah. Maka bila-bila masa dia boleh kahwin. Jadi dia ini, dia tak mau sayang ke orang puang. Apa hukum dia kahwin? Jawabnya, hendaklah dia kahwin juga. Sebab mu tak kahwin, dah mu kahwin mu sayang lagi. Pasal dia tak biasa dengan orang puang. Ada juga orang tak biasa. Tak tahu. Bila kahwin kat gini tak tubik rumah. Nampak? Jadi sayang berdoa lalulah pula. Jadi kahwin dah. Jangan duduk seorang gitu. Kalau kahwin dah pun kahwin dah lagi-lagi. Apakah hukumnya ragu-ragu ketika membaca surah di dalam Al-Quran? Dia baca surah ragu. Jawabnya dua keraguan. Yang pertama, ragu tentang bacaannya betul atau tidak. Yang kedua, ragu tentang kebenaran ayat tersebut. Yang pertama ni dibenarkan syarak. Dia baca betul ke tak ni hak dia baca ni? Kadang-kadang tak. Patut mak tu baca dengan 4 harakat. Dia mari ragu, betul ke baca mak ni panjang ke pendek? Ragu itu tak ada masalah. Kita belajar tajwid dan kita baca dengan yakin. Lepas kita baca yakin dah, datang keraguan, tak usah pedulilah. Yang tak boleh, jangan ragu dengan hukum Quran. Siapa pada ayat cerita kisah Nabi Ayub, merasa betul ke tak kisah Nabi Ayub? Jangan ragu gitu. Allah Taala amarang awal-awal lagi. Awal-awal lagi. Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab ni. Baca dengan makrifah al-kitabu. Ini kitab. Mana 114 surah yang mu akan baca kat gini. Semua cerita. Sama ada cerita hari akhirat, cerita zaman sekarang, cerita Nabi dulu-dulu, cerita alam barzah, hukum hakam, halal haram, sah batal, nikah kahwin, bab jual beli, bab hudud, bab kisah,
takzir, ibadat, haji, puasa, la raiba fi, jangan ragu. Nah, soalan seterusnya, saya seorang yang suka buat puisi ketuhanan setelah belajar ilmu dari kitab Imam Syekh Abdul Qadir Al-Ghazali dan Imam Nawawi, 3 orang syekh. Soalannya, apakah boleh saya olah puisi-puisi ini menjadi lirik lagu dan menjualnya dan meletakkan penyanyinya hanyalah oleh laki-laki? Diambil daripada puisi-puisi ketuhanan. Puisi-puisi ketuhanan ni, puisi-puisi yang bila diperdengarkan kepada orang, maksudnya supaya orang mengesakan Allah. Nah, jadi benda ni dibenarkan dalam Islam. Sebab tu banyak puisi-puisi ketuhanan. Nah, syair-syair tentang tauhid dan seumpamanya yang ditinggalkan oleh ulama-ulama silam. Masalahnya, dia nak Allah menjadi lagu. Lagu yang dijual albumnya dan dinyanyikan oleh yang harus saja seperti penyanyi laki-laki. Jawabnya, tengok tujuan. Kalau tujuannya itu untuk menjadikan sebagai pilihan daripada lagu-lagu yang tidak berfaedah supaya manusia nak tidak lara, tidak lala, minat lagu, dengarlah lagu ketuhanan, ingat kepada Tuhan, maka tidak menjadi masalah nisbah nak buat lagu. Lepas tu nak buat lagu ketuhanan, buat lagu unsur agama, jangan niat komersial. Niat dia ramai sangat ni duduk dengar lagu-lagu dak pakar rawa, lagu kuda gangnang pun nampak tak, jadinya gila sangat. Jadi dia buat lagu ketuhanan, mudah-mudah orang yang jenis berakhir lagu ni nak dengar lagu ketuhanan. Macam Cat Stevens, Yusuf Islam. Nak orang UK ni memang mentaliti dia muzik, hiburan. Ya, payah nak tinggal hiburan, maka dia buat lagu-lagu Islamik. Maka orang pun ramai dengar Islamik sekarang. Nak ramai yang convert kepada Islam dengan sebab lagu-lagu. Alhamdulillah. Jadi kalau gitulah tujuan, maka dibenarkan syarak. Cuma jaga masalah jual beli itulah. Jangan sampai ambil untung lebih sangat atau komersial sangat. Dah? Kadang-kadang kita mula-mula tu tujuan dakwah, tapi akhirnya dah jadi komersial. Kita takut situ. Faham? Mula-mula nasyid comel lagi lah. Nak sudah dimang harga begini. Kemudian soalan seterusnya kita berikan kepada UK pula. Ada tak? Soalan. Ya. Masa proses pelajaran ini terutama ini ada kesesuaian antara lelaki dan perempuan. Apakah untuk umum? Dan soalan, apakah spesies ada serta pada zaman sekarang? Dan apakah hukuman untuk mengawin wanita? Kahwin ahli kitab. Baik, terima kasih. Soalan yang pertama, apa status ahli kitab zaman sekarang? Soalan yang kedua, apa hukum berkahwin dengan ahli kitab? Kemudian, kerana ada di sini orang Muslim yang berkahwin dengan ahli kitab. Masalah ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Ahli kitab ialah penganut dua agama yang turun kitab daripada langit, iaitu yang mengikut kitab Taurat dan kitab Injil, yang kita sebut sebagai Yahudi dan Nasara, yang sebut dalam Quran sebagai kafir kitabi. Kenapa kafir? Tidak beriman dengan Quran, beriman dengan Taurat dan Injil sahaja. Kenapa kata kitabi? Kerana mereka ada kitab yang benar. Dan agama lain ada kitab juga, tidak benar. Agama ni kitabnya benar. Kenapa benar? Daripada langit turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang sungguh, Nabi yang benar. Yang satu lagi namanya Injil, turun pada Nabi Isa, nabinya benar, dilantik oleh Allah, maka dipanggil kitab yang benar. Kemudian kitab ini telah diubah. Bila diubah, maka siapa penganut yang telah mengikut ajaran kitab yang baru, maka dia telah kufur kepada Allah, tetapi dipanggil kafir kitabi.
Mana-mana yang masih berpegang dengan hukum dalam kitab yang lama, maka dipanggil mukmin, walaupun dia mengikut kitab Taurat atau Injil. Kenal lagi kafir kitabi. Maka ahli kitab Yahudi dan Nasara, dan maknanya Kristian, yang tok nenek moyang dia mengikut ajaran Taurat dan Injil. Nampak? Yang mengikut ajaran Taurat dan Injil. Mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan kitab Al-Quran. Kalau beriman tak nama pula kafir kitabi, namanya orang mukmin. Nah, jadi adakah boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab? Jawabnya, ya, inilah pandangan jumhur ulama fiqh dan jumhur ulama tafsir. Boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab, perempuannya sahaja. Tak boleh yang laki-laki ahli kitab kahwin dengan perempuan muslimat. Satu lagi syarat, min Bani Israel. Ini mesti dijaga. Bukan sebarang Yahudi, bukan sebarang Kristian. Min Bani Israel, daripada keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Bukan maknanya Nasara Indonesia. Dulu dia Islam, mari Belanda masuk Kristian. Itu bukan ahli kitab, tu ahli murtad. Nampak? Jadi faham baik-baik. Bukan Yahudi Brazil, dulu tak ada agama, masuk Yahudi. Bukan Yahudi Moskow, dulu komunis, masuk Yahudi. Bukan. Daripada tok nenek moyang dia Yahudi dah. Daripada tok nenek moyang dia Kristian dah. Tidak berganjok. Min Bani Israel. Maka jumhur ulama mengatakan sah berkahwin dengan mereka, dan kalau dia tak masuk Islam pun tidak berdosa suami. Tujuannya supaya suami mendakwahkan akan isteri masuk kepada Islam. Nampak? Dan bila dapat anak adalah dibangsakan kepada suami, apa jadi sekalipun. Mesti diberi kepada suami kalau berlaku perceraian. Soalan seterusnya, apakah hukum seseorang menceburi lapangan bina badan? Adakah sukan tersebut masuk golongan dalam perkara yang mengubah ciptaan Allah? Molek kot soalan ni. Hukum bina badan. Bina badan tu kita tengok tu lah. Bertokor-tokor kali macam raksasa tubuh dia. Jadi apakah hukumnya? Adakah dikira mengubah ciptaan Allah? Yang pertama, mengubah ciptaan Allah dengan nas. Tak boleh ubah. Kalau dengan nas, memang haram mutlak. Tidak ada khilaf. Yang ubah. Contohnya, dalam hadis Nabi kata, la'anallah an-namisat wal mutanammisat. Al-hadis. Allah laknat perempuan yang cukur bulu kening. Dia buang bulu kening, dia ambil peng, dia ambil pensel, dia buat hak palsu punya. Itu kena laknat dan haram tanpa khilaf. Ada sebut tak masalah bina badan? Tidak. Maka ini berperlukan pandangan-pandangan ulama mujtahid. Yang pertama, harus apabila dia nak membesarkan badannya dengan tujuan supaya badannya itu tidak kurus, orang tengok keji, kuruh, kering. Musuh nak perang pun tengok tak takut. Alah, tentera Islam beres. Macam biskut jagung. Umpamanya, maka dia pun main besi, bersenang, nampak besar, musuh pun takut, tak ada masalah. Dengan syarat obat-obat yang tidak diharamkan di dalam Islam. Yang kedua, mesti ditutup auratnya. Ni dah kalau main dengan badan, lepas tu dak tutup aurat pula. Pakai seluar undertaker kecil. Seluar tu dia boleh pakai naik di khalayak ramai. Macam mana kita dak dah mikir? Kita pakai seluar panjang aja dak pakai baju dak teramuk. Seluar kecil. Dia boleh pergi kat meletung gitu, pusing belakang pula. Wak gitu. Seluar tu pakai ke kambing, lari kambing. Tak usah kata manusia. Jadi kalau siapa mendedahkan aurat begitu, memang haram. Memang berdosa. Baik, masalah. Kalau besar pak dia biasalah. Okey, tapi kalau siapa bertokoh-tokoh pelik berdoa-doa lalu, maka juga termasuk yang dilarang syarak. Siapa jadi macam binatang.
Orang jadi macam binatang lah. Nak, belakang dia lah. Kita ingat lembu lah orang. Nak, jadi itu termasuk dalam al-mughayyirati khalqallah, tapi bukan nas, kata setengah ulama. Jangan sampai melampau batas. Kita nak tubuh besar biar kemah molek gitu saja tak. Orang tengok dok kemah ngak. Ni kuri naik motor 180 dak dang. 100 meter terbang dah. Nampak tak? Jadi dia besarkan sikit. Kemudian jaga bila badan tu besar, jangan angkuh, jangan sombong. Berjalan jangan lenggok, tunduk saja. Kerana setengah bukan semua. Bila badan dia besar, dia tak jalan macam biasa. Tak tunjuk body dia. Jadi bila ada situ khuyala, bila ada menunjuk-nunjuk, sudah mengundang dosa. Orang yang sombong tak mampu membelah bukit. Orang yang badan besar, mana? Kita tengok pejuang-pejuang Islam diceknya. Diceknya ni tubuh kata-katang. Nak jadi pejuang-pejuang mujahidin. Rupanya mereka ni masa sejuk tu dia main besi atas gunung. Nak supaya memanahkan badan. Duduk di pergunungan. Jadi badan pun sihat. Makan tak banyak. Nak. Jadi tak salah, tapi bukan untuk menunjuk-nunjuk, untuk perjuangan dan seumpamanya. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, apa hukum membaca surah dalam hati tanpa bernapas? Sebagai contoh, membaca surah Fatihah 7 kali tanpa menghembuskan napas dengan niat membuka ilmu tenaga dalaman. Apa hukum mengisi batu cincin dengan ayat suci Quran sebagai contoh? Batu cincin yang diisi dikatakan ada khadam. Khadam itu dibuang dan diisi dengan ayat zikir, bacaan ayat suci. Kesannya dipakai jadilah ilmu kebar atau ilmu pengasih. Tolong jelaskan. Yang pertama, dia baca Fatihah dalam hati 7 kali senapah. Dia pun baca Fatihah. Jawabnya, bolehkah kita baca Fatihah satu napah 7 kali? Boleh tak? Boleh, lentang pukang habis. Bang, lentang pukang habis. Kalau satu napas, satu Fatihah harus baca. Nah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim sampai habis dan seumpamanya. Harus saja. Afdal tidak. Afdal satu nafas 7 ayat. Nampak? Tapi ulama mengatakan harus baca satu nafas saja sampai walad dhalin. Kalau 7 nafas tercungak-cungak baru 3 Fatihah. Nampak? Bila tercungak kita jaga nafas ke jaga Fatihah? Jaga nafas, jaga Fatihah. Jaga nafas, maka Fatihah berterabur habis. Nak dapat 7 Fatihah, akhirnya dapat 7 dosa. Hak tu kita bimbang. Faham tak? Kalau nafasmu panjang lain. Mu boleh nyelam dalam air 15 minit, tak nafas tu lain. Nak pasal satu nafas kejap aje. Jadi kalau bolehlah dasar amallah benda-benda yang seperti ini. Kemudian pula batu mata cicing ada jin jaga. Dia pun suruh jin tu keluar, diisi dengan ayat Quran. Jawabnya jin tu keluar tak kalau mu suruh? Mu siapa? Bapak jin. Nak masalahnya, masalah khadam ni ada, tetapi dakwaan yang berlebih-lebih akhirnya menjadi pendustaan. Jin ada kadang-kadang jin duduk kat batu ni, jin duduk kat pokok. Nak tapi mu pergi khabar batu ni jin ni duduk, batu ni jin ni, batu ni jin ni. Pandai sangat dah mu pula dengan jin-jin ni. Kemudian suruh jin tu baik, aku nak buat benda lain pula. Jin berkata, tu baik ni. Nak masalah kadang-kadang takut pembohongan. Tu satu masalah. Kemudian dah bila jin tu keluar masuk dengan ayat pula. Kalau ni tengok batu ni hebat, jin keluar masuk ayat, kalau pakai jadi kebal. Jawabnya tidak jadi kebal. Cerita sahaja. Yang adanya dalam kebal adalah ilmu sihir. Faham? Ilmu sihir. Sihir menggunakan syaitan. Jika diizinkan Allah. Molek tak ilmu sihir? Ilmu yang haram sebenarnya, bukan ilmu Islam. Pahlawan Islam dulu bukan ilmu kebal. Dalam perang Aceh, dalam perang Minang, dalam perang zaman Melaka itu bukan ilmu kebal.
Walaupun ada tulis ayat-ayat Quran pada baju-baju rantai, tapi bukan ilmu kebal. Dalil kenapa tulis di baju besi? Dah kalau pakai baju besi, maknanya tak kebal tu. Tulis itu minta doa jauh daripada senjata musuh. Minta jauh daripada tombak musuh. Kalau kena, minta biarlah kena sedikit. Kalau maknanya biar berselisih dengan pedang musuh. Itulah ayat-ayat yang menjadi bacaan paling ahli perang di zaman dulu. Bukan bila kebal. Kalau kebal tak payah ramai tentera, pakai seorang sudah. Yang kebal, kereta kebal je. Tu pun tembok tercabut juga. Putus dua kereta kebal. Jangan percaya dengan benda yang seperti itu. Baik. Soalan seterusnya. Daripada UK pula. Baik, terima kasih. Baik, dua soalan daripada UK. Yang pertama, bolehkah kita berikan makanan yang tidak halal? Contohnya kalau kita beli makanan macam ada gelatin ke apa ke, ada arak ke, campur dalam kuih kek, kemudian kita beri kepada orang. Orang itu orang bukan Islam, boleh makan ke tak? Baik. Soalan yang kedua, baju-baju lama, katakan baju t-shirt lengan pendek. Sekarang ni dia pakai jubah dah lengan pendek, dia beri ke orang. Apa hukumnya? Dengar molek. Yang pertama, makanan yang haram zatiyah macam khinzir. Allah haramkan. Binatang-binatang yang haram. Maka hak ni tak boleh kita beri kepada orang kafir sekalipun. Kerana Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nasu kulu mimma ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, hendaklah kamu makan di atas bumi itu makanan yang halal dan bersih. Bukan orang beriman saja. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang kedua pula, makanan bukan zat dia haram, tapi ada bercampur dengan cara kaedah pembuatan yang tidak suci pada syarak. Setengah ulama mengatakan makanan ini boleh didermakan kepada orang-orang yang bukan Islam. Nampak tak? Yang susah dan seumpamanya. Nampak? Jadi kalau hak zat tu haram, maka hak tu memang tak boleh beri pada siapa-siapa pun. Langgar babi, telefon orang kafir, bagi dia makan jamu. Tak boleh. Kerana dia mudarat bukan pada orang Islam saja, mudarat kepada sekalian manusia. Begitu juga makanan-makanan beracun macam ular, bisa-bisa. Takut bukan mati orang Islam je makan, orang kafir pun takut dia mati juga. Maka haram beri pada orang kafir. Tapi kalau kata hak haram bukan dengan sebab nas tadi, dengan sebab ijtihad pandangan ulama, tak katakan campur dengan yeast dan seumpamanya, bagi kita jangan makan, tapi beri kepada orang-orang kafir yang memerlukan. Maka setengah ulama mengatakan harus. Kemudian soalan seterusnya, baju yang tak tutup aurat boleh tak beri kepada orang? Jawabnya, kepada orang kafir, kepada orang Islam sama sahaja. Yang tak bolehnya, dia nak pakai untuk mendedahkan aurat di khalayak ramai, maka tak boleh kita beri. Itu namanya ta'awanu ala ismi, bertolong atas perkara dosa. Tapi kalau beri saja pakaian yang tidak menutup aurat, adakah dia pakai di khalayak ramai ataupun tidak? Maka terpulang kepada dia. Fiqh ini mudah, cuma hukum warak jangan bagi. Batu di kedai-kedai kita tak wajib tanya, "Mek, ni baju ni, kain skirt ni nak pakai depan untuk lelaki ke nak pergi jalan?" Tak wajib tanya. Tiap orang Islam
dia wajib kena tahu pakaian ni boleh pakai tak di khalayak ramai. Tidak diberatkan kepada penjual untuk bertanya. Seperti mana tidak diwajibkan pembuat pisah. Tanya, awak buat pisah ni, saya nak tanya dulu, awak nak buat potong lembu ke potong orang? Tak wajib tanya gitu. Dia pergi potong orang, dia tanggung dosa. Dia potong lembu, alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi kalau pembuat pakaian atau penyumbang pakaian yang memang khusus untuk dipakai dan didedahkan aurat dengan jelas, maka tak boleh kita beri. Tapi kalau tak tahu lagi dia pakai di rumah ke atau dipakai tengah jalan ke, maka tidaklah haram kita bagi. Soalan seterusnya, di negara barat yang konsep Islamnya berkongsi rumah dengan orang Islam, kongsi dapur dan barang-barang dapur guana, kalau tidak boleh dielakkan, hukumnya harus. Kalau boleh kita elakkan, makruh kita duduk bersama. Faham? Jadi bila kita berkongsi, hendaklah kita pastikan semuanya suci apa yang menjadi hak kita. Jadi kalau dia minum arak, dia buh dalam gelas dia, maka kita kena basuh dulu gelas dia, baru boleh kita minum. Tak boleh kata dasar serumah, tak apalah serumah, maaf pada syarak. Tak, maaf duduk je, bukan maaf minum air kotor. Begitu jugalah dengan semayang dan sebagainya. Kita semayang, dia sembah tak bekong, dia buh tak bekong dalam bilik dan rumah yang sama. Haram tak kita duduk rumah tu? Tidak haram, kerana kita tidak ada pilihan. Kalau duduk dekat Shah Alam, mudah, rumah sewa. Tapi kalau UK, Wales dan seumpamanya kadang-kadang payah, maka tidak menjadi masalah. Agama Islam itu mudah. Sekadar mana hak mu dapat duduk dengan dia, duduk. Tapi jangan memuliakan akan patung dia, salib dia dan seumpamanya. Soalan seterusnya, apakah hukum muslimat pakai purdah, pakai celak sehingga menarik perhatian lelaki? Masalah pakai celak bagi laki-laki dan perempuan, hukumnya harus, hukum asalnya harus, kemudian menjadi sunnah yang dapat layak kita pahala sunat. Ada orang dia bertanya pada ulama, bolehkah orang perempuan pakai celak? Ya, dibolehkan. Dan bukan ke tabarruj. Ya, dia tabarruj. Tabarruj maknanya berhias. Tabarruj bukan makna haram sebenarnya. Tabarruj yang haram, tabarrujal jahiliyatil ula. Berhias tetapi melampau. Berhias mengikut macam perempuan-perempuan jahiliah. Berhias over, siapa merah sini, merah situ, baru dia panggil tabarruj yang dilarang. Kalau asal berhias, maka diharuskan. Sebab tu pakai celak saja dibenarkan. Tapi masalahnya dia pakai celak, orang laki-laki tengok semua tertarik. Tertarik kepada muka dia dengan sebab dia pakai celak. Ya, maka dia elok tidak memakai celak. Tapi pada hukum asal perempuan-perempuan hak ramai diharuskan memakai sedikit celak matanya. Diharuskan. Yang tak bolehnya hak macam kita tengok le ni. Pakai tudung molek dah, atas ni pulak merah. Belah ni macam buah strawberry atas ni. Tudung bulat dah. Jadi bila kita tengok naik rang juga. Bibir pulak lecu. Sini pulak bubur belasya. Hak ni tang dengan benda apa, gelik-gelik dia begini. Tu jadi melampau-lampau, jangan melampau-lampau. Sedikit. Maka celak itu dikirakan sedikit yang diharuskan bagi kaum perempuan. Kerana jangan niat untuk tarik perhatian laki-laki, tapi niat khasiat ni untuk mencerahkan mata. Kerana niat celak mencerahkan kesihatan mata. Soalan seterusnya, saya terlewat bangun pukul 7.30 pagi. Lepas tu saya ambil wuduk untuk solat subuh. Tetapi bila saya nak solat, saya terlihat isteri saya. Lalu saya selesaikan hajat saya dahulu. Bolehkah begitu? Ni tulisan macam JKK. Dia bangun lewat 7.30. Tak apalah, kalau tertidur tak salah. Bila bangun 7.30, ambil wuduk, nak solat subuh. Bila nak solat subuh, maka terlihat isteri, maka dia settle dulu dengan isteri, baru solat subuh. Boleh tak? Jawabnya, amalan semayang bila kita masuk dah, tak boleh berhenti lagi, kena selesai. Kalau solat itu fardu, kalau solat itu sunat,
sunat kita selesaikan, makruh kita potong tengah jalan. Solat fardu, solat subuh, Allahu Akbar, berhenti dulu lah, makan nasi lah, haram. Kerana solat fardu. Nampak? Baik, tujuan nak beritahu sini, kalau belum lagi masuk dalam solat, makruh kita putuskan. Mana? Belum selesai takbir, Allah, minum air lah, umpamanya, makruh saja, tidak haram, kerana belum masuk dalam semayang. Nampak? Tidak haram, walaupun dia jadi tu imam. Allahu, balik jimak je umpamanya ni, dalam soalan ni, faham tak? Kata imam ni, tak imam lain, tapi menyusahkan orang ramai, jadi fitnah. Tapi hukum asal belum masuk dalam semayang, kerana masuk dengan huruf ra, Allahu Akbar. Baik, jadi dia ni dah bangun 7.30, adakah masih ada dalam waktu subuh? Tidak dah. Siapa yang tertidur sunat qada dengan segera, siapa yang sengaja tidur wajib qada dengan segera. Maka wajib dia qada dengan segera, tak boleh lagi jima' isterinya kalau dia sengaja melewatkan solat subuh. Tapi kalau dia tertidur, maka sunat dia qada dengan segera. Maka kalau dia settle hak isteri dia dulu, tak ada masalah. Lepas daripada settle jima' isteri, boleh tak semayang subuh? Boleh tak? Dia semayang subuh dah, boleh tak? Tak reti? Mandi dulu. Jangan tak mandi. Jadi dia kata lepas tu baru dia mandi, maka dia haruskan, tak ada masalah. Soalan seterusnya daripada UK, satu lagi. Ini yang akhir kan? Dengar tak? Jauh. Baik. Soalan dia hantar dulu kat kita. Bukan dia hantar kemarin, baru dia hantar sekejap lagi. Jadi dia tulis, dia atas sini, bukan postman. Jadi dia pun soal, jadi tak dengar dia tak apa. Ada dah dia tulis. Soalan tadi daripada muslimat, daripada UK tadi, daripada Galloway. Apakah hukum derma organ badan untuk dijadikan bahan belajar? Yang kedua, apakah hukum tanam mayat tak sempurna kerana dalam kelas anatomi pelajar akan potong mayat dan keluarkan organ? Yang ketiga, apakah syarat sah puasa nazar? Apakah niat puasa perlu diluahkan akad dan bukan di dalam hati? 3 soalan daripada UK. Yang pertama, apa hukum derma organ badan untuk dijadikan bahan belajar? Kita hidup lagi, kita beri kita punya organ untuk orang belajar organ kita. Pelik-pelik ni. Ya, kohor moden, kohor pelik. Ulama' mengharamkan kita keluar organ-organ tubuh kita, sekalipun untuk kita dermakan, melainkan apabila tidak memudaratkan kita. Contoh, sahabat kita, saudara kita, buah pinggang dia rosak habis 2 belah. Maka dalam perubatan, 1 buah pinggang boleh hidup, tak ada masalah. Maka dia dermakan 1 buah pinggang untuk memberi keselesaan kepada orang sakit. Harus hukumnya. Bila derma, dia tidak binasa. Kalau dia derma, dia binasa, haram. Umpama dia derma jantung, balik awal dia, maka hukumnya haram. Bila boleh berlaku ni? Ketika masih hidup sahaja. Selepas daripada mati, hadis Nabi SAW lah yang paling kuat.
iaitu mayat itu tidak boleh kita patah-patahkan dia. Nampak? Kemudian masalah pula nak belajar tentang manusia. Macam mana nak berobat orang, maka kena belah tubuh orang. Macam mana nak susah masalah saraf, kena belah tengok saraf. Nak penangan yang paling ramai juga mengatakan haram menggunakan mayat manusia. Ada sebahagian ulama yang mengatakan harus dengan bersyarat, iaitu bukan mayat orang Islam. Itu saja khilaf di kalangan ulama. Nampak? Adapun mayat orang Islam, maka tidak sekali-kali boleh kita kasari dia, kerana dia adalah kekasih Allah. Nampak? Jadi jumhur ulama tetap melarang menggunakan mayat orang kafir untuk pelajaran atau kaji tubuh badan manusia. Tetapi ada sebahagian ulama menetapkan hanya diharuskan mayat yang bukan Islam saja, nampak, untuk dibuat pelajaran dalam universiti-universiti berkenaan dengan perubatan doktor dan farmasi. Baik. Kemudian pula tanda mayat tak sempurna, kerana dalam kelas anatomi pelajar akan potong mayat dan keluarkan organ. Maka berkaitan selalulah. Bila kita jumpa satu kaki, wajib kita tanam kaki itu. Jangan tunggu tuang kaki. Umpamanya potong kaki pasal kecil manis, maka kena tanamlah kaki itu. Jangan simpan di rumah apa, tunggu ayah mati lu nak tanam sekaligus. Kena tanam satu-satu. Dah kaki mati dulu, tanam kaki. Maka potong-potong orang gitu jugalah. Begitu juga kalau kita dengar maknanya ni kena ambil di rima. Anak-anak apa tengok rima ambil ayah. Maka cari-cari tak jumpa ayah, jumpa kaki saja. Maka wajib kena tanam kaki. Maka kalau mayat-mayat seperti ni, kalau kita faham-fahamlah, mayat ni terseksa sebenarnya. Sebab tu dalam bab mandi mayat, jangan berkasar. Air jangan panas sangat, menyakiti mayat. Jangan sejuk sangat, menyejukkan mayat. Kerana dia baru lagi kesakitan, ditarik rohnya keluar daripada badan. Kemudian soalan dia kata berkenaan dengan nazar. Kalau kita bernazar, adakah maknanya apakah niat puasa perlu diluahkan akad dan bukan dalam hati saja? Syarat sah puasa nazar. Contoh dia kata, aku bernazar kepada Allah atau kerana Allah, jikalau aku baik penyakitku ini untuk berpuasa 1 hari, maka tak wajib dia puasa, melainkan apabila dia baik sakit. Dan nazar ini disyaratkan mesti berlapah di mulut. Kalau dalam hati saja tidak sah nazar, namanya niat atau azam, maka hukum sunat ditunaikan. Tapi kalau berlapah, seperti dia kata, aku wajibkan atas diriku, jadi nazar. Aku bernazar kerana Allah, jadi nazar. Aku nak sembelih kambing, tak jadi nazar lagi. Berlaku khilaf kalangan ulama. Jadi nazar sebut mulut, aku bernazar atau aku wajibkan atas diriku, atau wajib bagiku, seumpamanya. Maka caranya lagu mana? Kalau aku baik sakit ni, aku bernazar nak puasa 1 hari, maka baik penyakit dia wajib berpuasa. Kerana nazar wajib ditunaikan bila ada berlaku taklid yang dibuat. Cara mana nak niat? Niatnya esok nak puasa, malam ni hadir je dalam hati, aku nak berpuasa nazar esok hari, sudah memadai. Tidak ada sebarang hadis yang sebut dengan detail cara berniat begini, tak ada. Jadi ini pandangan ulama saja. Ada dalam hati esok nak mengerjakan puasa nazar atau nak puasa nazar, maka sudah dikira sah niatnya. Cukup mudah. Soalan seterusnya, daripada kita pula. Saya seorang tukang sembelih. Kadang-kadang setelah putus halkung dan mereh, lembu masih hidup. Apakah yang patut saya buat? Adakah patut sembelih kali kedua? Ni jarang berlaku. Sembelih lembu, putus horak mereh, putus hulkum, saluran nafas, saluran makan, putus dah. Tapi lembu molek-molek ada. Gila. Nampak? Dah bila nak makan
Jawabnya, boleh diputuskan akan kepalanya untuk memastikan dia mati. Asalnya hukum sembelih putus kepala makruh, tetapi sah halal makan. Nak sekadar putus hulkum dan mereh saja. Kenapa makruh putus kepala? Nampak samsing sangat. Nak ambil ayam tuk putus kepala. Boleh makan. Ulama sebut boleh makan putus kepala. Tapi jangan buat sengaja gitu, makruh. Bila dah sembelih dak mati lagi, putus dah mereh, molek-molek ada dak makan meh. Nak boleh pergi jalan patah pula lembu ngalai jalan. Nak takkan kita nak tunggu, maka boleh sembelih bagi putus. Nak putus dah mati kau relax. Atau sama makan dah. Tu jing. Jika lembu ada hayat mustakirah, bolehkah disembelih berulang-ulang kali? Ya. Tapi kenapa tujuan sembelih berulang kali? Contohnya, dia sembelih lembu, dak mati, berdarah-darah dah, dak mati. Patutnya retak di lembu, naik pisau lekat di pokoknya. Nak naik dak pandai, nak lekat tak ada dah pisau. Lembu dak mati, molek-molek ada lembu pergi minum air. Karang boleh sembelih pula dak? Tengok. Kalau karang tu kita nak sembelih karang pula, maka kalau dia kena ada syarat hayat mustaqirrah, maknanya dia masih gagah. Tak, kalau dia hayat mazbuh dah, memang tak payah sembelih kerana telah disembelih. Nak lepas tu kita sembelih kadang-kadang 2-3 kali haram, kadang-kadang halal. Bila masa haram, sembelih dah berdarah dah, relax dulu lah, kita minum air dulu ramai-ramai. Nampak? Kayak kita sambung yang kedua pula, haram. Kadang-kadang sah, kadang-kadang jadi bangkai. Nampak tak? Dah mana harus? Umpamanya pisau jatuh. Nak meleh jatuh pisau. Dia ambil pula dan sambung dengan segera. Hukumnya sekali saja ulama sebut. Nampak? Kerana bukan sengaja jatuh. Nak atau sembelih darah dah tapi tak makan kau. Lala lembu tu paling tengok kita. Rupanya pisau terbalik. Dia pun pusing balik. Lembu balik bah. Jadi dia sambung balik. Hukumnya satu kali sahaja. Bukan sengaja. Atau terangkat pisau, letak dengan segera sekali saja. Sama dengan hukum sujud semayang ulama qiyas. Kita sujud Allahu Akbar sekali saja. Tapi kadang-kadang papang dia denyut Allahu Akbar sekali juga. Atau tekok dia jenis spring, spring racing, Allahu Akbar maka sekali juga. Maka gitu juga bila gegar ni, maka hukum sekali. Yang kira 2 kali yang haram, sembelih angkat dengan sengaja, relax dulu, minum air sirap dulu, sambung balik lepas ni, tu baru haram. Soalan seterusnya, macam mana nak hilangkan bau kambing? Dia tanya kita pula dah. Lepas bau kambing pun tanya kita. Jadi penyoal ni dia bau kambing. Kita nak hilangkan bau kambing dia. Ke bau kambing apa? Kambing tu nak bagi tak mau bau kambing. Nak buat kau ni dah kambing mah, bau kambing. Nak. Masalahnya kambing bau itik. Baru masalah. Nak. Kita pun tak apa pandai kau ni kalau daging-daging kambing ni nak bagi hilang. Nak. Tengah orang adanya rendang 5 puruk, tengah orang maknanya bubur itik lalang daun tikar. Tak, macam-macam petua dah kita dengar. Mungkin boleh diamalkan. Ada lagi petua hak lain kot. Nak, dengar tak petua lain? Tak mau bagi hamil. Soalan seterusnya, jika hendak mengulangi jimak kali yang kedua, adakah wajib mandi atau memadai ambil wuduk saja? Sebab saya ada dengar kawan saya kata tak wajah mandi, wuduk saja. Sekarang saya sudah betul-betul confused. Bakal pengantin, benda? Pengantin baru. Patut ditanya gitu. Jawabnya, tidak wajib mengerjakan mandi, tetapi sunat mengambil wuduk. Sunat mengambil wuduk.
Kerana tubuh badan kita bila letih, dia kena air, dia bertambah segar. Nak? Tengok orang bangun tidur. Dok gok air, cijigu air, gagah halu. Nak? Soalan seterusnya. Saya berjemaah tetapi ketika rakaat kedua baru saya teringat saya niat salah. Niat seorang, bukan niat makmum. Perlukah saya ulang solat saya? Tak payah. Batalkah solat saya? Tak batal. Cuma ulama kata masa kita tak niat makmum itu tak dapat pahala jemaah. Tu saja pandangan ulama. Tak payah batal semayang. Nampak? Bila kita teringat, hadirkan dalam hati, aku ikut imam, aku berjemaah. Soalan seterusnya. Jadi kau lambat bayar gaji pakak kutuk itu. Dah kalau dia bayar gaji awak, pakak puji pula. Pada dak main gitu je. Soalan seterusnya. Apakah ini maksudkan dengan qada dan qadar? Dan apakah ini maksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Qada dan qadar maknanya ketentuan hukum Allah. Allah tetapkan kita dilahirkan. Sebagai orang Melayu, tak jadi orang Arab. Terima tak? Terima je lah. Allah tetapkan kalau kita masih lagi belum berjaya dalam usaha kita dalam perniagaan. 3 kali dah jenis perniagaan, kita masih lagi belum berjaya. Kita terima, ini ketentuan daripada Allah. Kita jatuh, inilah ketentuan daripada Allah. Banyak mana qada luka kita, juga ketentuan daripada Allah. Siap belaka dah, diatur oleh Allah. Lepas kita jadi umat yang beriman. Allahu Rabbi, bila datang perkara yang baik, alhamdulillah. Dan bila datang yang jahat, ini silap aku. Batu bila ada jatuh dan sebagainya, kepada orang yang beriman, kita balik kepada qada dan qadar setelah kita berusaha. Jangan kita salahkan qada dan qadar pada lafaz, tetapi qada dan qadar pada hati sahaja. Kita naik kereta molek dah, si kena jaga peraturan segala-galanya, tiba-tiba tayar pancit juga, langgar beteng. Kita salah tak? Tak salah, tapi Allah telah tetapkan, maka kita terima ketentuan ini. Ni seorang lagi kita bawa kereta, nak ikut say sekali, nak kanan kiri bagi sagna kanan, tengok kereta dekat dah, kita bawa masuk ciluk, tiba-tiba aksiden. Tu orang tak balik pada takdir, tu balik pada salah kita sendiri. Hakikatnya kullum min indillah, baik atau buruk semua daripada Allah. Soalan seterusnya. Jika contohnya seorang Muslim itu mempunyai rambut Korea, yakni menutup dahi, dan setiap kali dia sujud dia alihkan rambutnya, adakah itu dikira sebagai pergerakan besar? Sahkah solatnya? Dia ni rambut Korea, orang Malaysia rambut Korea, rambut Kia, Hyundai, K-pop tu lah rambut ni tutup gini. Jadi dia nak rambut Korea, cakap Korea tak pandai, rambut Korea pun jadilah. Maka bila nak sujud, dia pun selok gini sujud, lepas sujud bangun tutup pula gitu. Bila nak sujud akak pula. Adakah batal semayangnya? Jawabnya, sekali pergerakan tidak batal semayang. Tetapi sebaiknya molek dia pakai sokok, dia pakai tayak, supaya tak payah banyak pergerakan. Kerana kita boleh usahakan. Buat apa nak banyak bergerak dalam semayang? Jadi kita kurang perhatian kepada Allah. Dan kan di luar semayang kita buat dosa dah. Di luar semayang kita banyak dunia dah. Di luar semayang kita lalai dah, banyak pergerakan dah. Maka dalam semayang beri tumpuan untuk Allah sahaja. Bukan kata tak sah, tapi nak pakai piyah takut rambut pula tak lawa, kepik di piyah. Buat dekat kedai 180 rambut Korea.
Yang kita heran dia minat sangat tu buat apa? Taklah haram kalau minat-minat rambut gitu tak. Tapi jangan melampau batas. Siapa kau tengok, kafir ke? Takut masalah. Nak, dia ni kafir ke? Melayu. Aku ingat kafir tadi. Jangan siapa gitu. Itu jadi tasyabbah. Nampak? Menyerupai dengan orang bukan Islam. Bolehkah kita minta pada Allah berdoa agar dijaduhkan dengan seseorang dengan niat nak buat isterikan dia? Baik. Bagus kok soalan ni. Dia minat pada seorang perempuan, dia berdoa minta, ya Allah jaduhkanlah aku dengan dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Yang dilarang benda yang haram. Bini orang kita minta doa biar jadi bini kita. Tak boleh. Tapi kalau nak lara boleh tak jadi bini kita? Boleh. Doa pada Allah. Faham? Yang tak salah boleh. Walaupun dunia. Kita tengok lawa kereta Porsche. Ya Allah kurniakanlah aku boleh pakai kereta Porsche. Salah tak? Tak salah. Ni kita tipu projek. Nak bahang Porsche pun dia pasal. Nak hak orang jadi hak kita pun jadi hak kita dah. Baru salah. Mintalah dunia apa pun. Jangan minta yang maksiat, jangan minta yang haram, jangan minta putus silaturahim. Cuma dalam bab ni kalau tengok kita nak nikah dengan dia, sebaiknya istikharah. Bila istikharah, maka ada di situ bukan saja minta jadi jodoh, tapi kita minta kalau molek untuk aku, maka jadikanlah berlangsung terus. Kalau tak molek untuk aku, biar jadi berat, jadi masalah dan sebagainya. Soalan seterusnya. Kita ada masa 3 minit lagi. Bolehkah Ustaz terangkan Masjidul Bait atau masjid di rumah? Maksudnya, kalau saya fahamlah, jangan jadikan rumah kita tidak seperti masjid. Masjid orang buat benda. Ada orang semayang tak? Di rumah kita biar ada orang semayang. Masjid ada tak orang baca Quran? Ada. Bayarlah rumah kita pun ada baca Quran. Nak, jangan lagu sokmo. Di masjid ada orang berselawat? Ada. Maka biar ada berselawat di rumah. Kat dapur tak apa dah. Di masjid ada tak orang buat bertemu ramai-ramai, buat kuliah dan sebagainya? Sebulan sekali panggil ustaz cakap bab agama dalam rumah kita pun okey dah. Tak? Itu maksudnya. Soalan seterusnya, bolehkah kita bina satu bilik dari rumah kita, niat kita buat masjid dan beriktikaf di dalamnya? Jawabnya boleh, dengan pahala buat masjid. Kerana dalam hadis kata siapa yang bina masjid walau sebesar sarang burung. Sarang burung ni tok imam nak letak kepala lutut dia tak muat dah. Tak usah kata nak letak punggung. Maka baginya banallahu lahu baitan fil jannah, maknanya Allah akan bina satu istana dalamnya, baginya di dalam syurga. Maka tidak syaratlah masjid itu sebesar masjid. Sebab tu kalau kita buat rumah yang kecil, dia niat masjid, maka jadilah masjid. Walaupun tidak dijadikan solat jemaah, solat Jumaat dan seumpamanya. Tapi kita nak dapat pahala. Tapi biarlah kata ulama munasabah dengan keadaan niat masjid. Kerana hak tadi hanya kias saja dengan sarang burung. Tak ada orang nak buat masjid so sarang burung. Maka jangan pula kita buat bilik rumah kita niat jadi masjid. Maka hukumnya jadi masjid lah. Taklah jadi masjid, tetapi niat begitu dipuji oleh syarak. Kita jadikan tempat itu untuk tidak masjid pun seperti masjid, semayang, beribadat, bersih dari kotoran dan seumpamanya. Lepas tu kalau nak buat surau, kalau boleh niat buat masjid. Nampak? Nak buat surau je, tak ada estimate 2 juta nak buat masjid. Hanya ada 80,000 surau kayu plywood je. Kat Tok Imam pun bubuh dengan meja pipong sikit, tak cukup nak tutup. Pokoknya niatlah buat masjid. Biasa bila niat buat masjid, pahalanya banyak. Soalan yang terakhir pada malam ini. Satu daripada UK dan satu daripada soalan yang ada di atas meja kita. Baik, kita pergi kepada soalan daripada UK sebelum soalan kita yang terakhir. Tak ada gambar. Macam mana nak nasihat? Soalan ini dari Southampton. Macam mana nak nasihat kawan yang LBGT?
Benda tahu tak LPGT? Fotogenik. Saya nasihat dah 3 tahun lepas tapi dak rok cetong. Orang sok enter pun cakap dak rok cetong. Yang kedua, macam mana nak pastikan hadis itu hadis sahih? Dalam kitab Fadail Amal banyak hadis dikatakan tak sahih, tapi ramai amalkan kitab itu. Macam mana ustaz? Baik. Orang yang masalah L itu apa? Lesbi. Nak, dan seumpamanya lah masalah seks sejenis atau suka sejenis. Nak, macam mana nak buat? Batu yang pertama sekali iaitulah tazkirah, beri peringatan. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita ada kuasa, kita kenakan kuasa. Kita kerajaan, kita tak ada kuasa fabilisani. Kita nasihatlah. Ad-dinun nasihah, agama nasihat. Kawan dia minat sesama laki-laki. Sekarang ni kita tengok LGBT ni melampau batas dah. Seks sama laki-laki. Nak teruk pada besi berani ni. Besi berani kalau utara tak sayang. Utara selatan baru lekat. Tak ada lagi besi berani utara dengan utara lekat. Besi berani gay. Ada jumpa? Tak ada. Tapi manusia ni teruk pada besi berani. Jadi nasihat tetap kena nasihat. Kerana dosa yang paling dahsyat kafir kepada Allah. Kemudian hak tersebut tadilah seks sejenis dan seumpamanya. Lepas tu kata kalau laki-laki puang dia berzina, haram munasabah dah. Tapi hak ni laki-laki dengan laki-laki dak nak fikir kita. Nak laki dengan lelaki. Jadi jangan putus asa. Teruskan nasihat kawan kita. Mudah-mudahan dia dengar. Teruskan nasihat. Tak jadi cara ni. Jangan tinggal dia. Tinggal dia dengan golongan dia, maka tidak ada lagi dakwah kepada dia. Nampak? Baca bismillah molek, bersemayang hajat, berdoa lepas semayang, berkat kecekalan seorang sahabat, nak tengok sahabatnya berubah, Allah boleh ubah bila-bila masa. Kemudian macam mana nak pastikan hadis itu sahih? Kerana banyak hadis yang tidak sahih. Kemudian dalam kitab Fadail Amal, ramai orang amal. Macam mana ceritanya? Dengar molek. Hadis yang tidak sahih tidak sama dengan hadis ini, bukan sahih. Nampak? Zaman orang dia bertukar. Hadis yang bukan hadis sahih tidak mestinya bukan hadis. Kerana kadang-kadang dia tidak sahih tetapi hasan. Kadang-kadang tidak hasan tetapi hadis dhaif. Nampak tak? Sebab tu hadis dia banyak kategori. Ada mutawatir, ada ahad. Ahad pula ada sahih, ada hasan. Hasan pula hasan li zati, hasan li ghairi. Kemudian turun kepada darjat dhaif. Baik, dalam kitab Fadail Amal yang banyak digunakan oleh jamaah tabligh. Dalam kitab ini memang benar banyak hadis dhaif. Tapi bukan semua hadis dhaif. Banyak dijumpai hadis dhaif. Masalah hadis dhaif boleh tak kita amalkan? Kata ulama, di antaranya Imam Nawawi yang selalu kita sebut. Dia kata yajuzul amalu bi hadis dhaifi fil fadaili wat targhibi wat tarhibi ma lam yakun mawdu'a. Dia kata harus kita amalkan hadis yang dhaif, yang lemah untuk fadilat amal, fadilat bersugi, fadilat serban, fadilat solat, fadilat umpamanya, dan untuk menakutkan daripada kerja akhirat dan nak menggemarkan kepada ketaatan. Selama mana hadis itu bukan hadis yang direka orang. Kerana yang lemah adalah sanadnya sahaja, bukan yang mengucapkan hadis Rasulullah yang lemah. Sanad saja yang lemah. Bahkan Imam Bukhari sendiri pun pernah mengamalkan hadis-hadis dhaif. Jadi kena faham baik, hadis ini tidak sahih. Maknanya kadang-kadang maknanya bukan hadis. Tapi ini bukan hadis sahih, maknanya hadis ini tidak darjat sahih, tapi turun ke darjat hasan ataupun dhaif. Jangan kita tukar. Kerana sekarang ramai orang yang disebarkan kalau tidak sahih tak boleh amal. Padahal kalau tidak sahih, kalau hasan masih boleh dijadikan hujjah di sisi syarak. Kerana hadis yang digunakan untuk hujjah yang disepakati orang
hadis sahih dan hadis hasan. Tapi kita orang awam tak faham. Bila hadis ni tidak sahih, hasan saja, tak boleh beramal dah. Kan di sisi ulama, hadis dhaif masih lagi boleh diamalkan selama tidak maudhu', dan menambah sebahagian ulama hadis selama tidak hadis yang munkar. Nampak? Jadi soalan yang terakhir yang daripada kita Shah Alam ni sendiri, saya berkenalan dengan seorang gadis di Kelantan yang satu tempat kerja. Masalahnya keluarga tak suka anak mereka kahwin negeri lain. Keluarga mereka lebih suka anak kahwin sama negeri Kelantan. Apa patutnya saya buat? Adakah saya perlu berjumpa dengan betul terang dengan keluarga pihak di sana? Salah kesiang ke dia. Dia satu kerja dengan gadis Kelantan. Gadis Kelantan ni suka gak ke dia. Dia nak ambil buat isteri. Dia bukan orang Kelantan. Nah, jadi mak dia tak suka. Mak dia kata nak sama-sama Kelantan saja. Dia bukan Kelantan, dia ATM, Angkatan Tentera. Jadi tak ada masalah. Sebab itulah kita daripada Perlis sampai ke Johor, mak bukan wali. Kita kena ubah persepsi masyarakat yang salah. Mak bukan wali. Tak ada kena-mengena dengan wali. Ayah tu wali. Sebab apa yang kita duk ikut? Tolong ubah boleh tak? Mak bukan wali. Ayah berkenang, mak tak berkenang, tak menikah. Ambil daripada ajaran mana mak jadi wali ni? Mak bukan wali, mak dia duduk dapur goreng dengan kuali, buat kepuk orang mari. Tak? Apa saja yang berkait dengan mak batal nikah. Tu dalam Islam kata. Kahwin dah dengan siapa? Dengan pak saudara jadi wali. Pak saudara mana pula? Abang mak, batal nikah, tak sah. Batal nikah sebab nama pak saudara atau kait dengan mak? Sebab kait dengan mak. Faham tak ke? Nikah dengan siapa wali ni? Nikah dengan toki. Toki mana? Toki mu mati dah. Toki belah mak. Batal nikah, tak sah. Tak sah nikah kerana nama toki atau kerana kait dengan mak? Kerana ada kaitan dengan ibu. Faham tak? Menunjukkan ibu tidak ada hak sama sekali dalam bab perwalian. Tapi umat Melayu sudah pening, sudah mabuk memberikan hak perwalian kepada ibu. Ayah setuju, tak akan nikah kalau mak tak setuju. Walaupun ayah inspektor polis, mak tak kerja, tak setuju, tak nikah. Ayah kerja warden J, misal macam tanduk lembu, tak sah nikah. Mak lebih bertenaga daripada tanduk lembu. Faham? Tolong ubah. Mak tak setuju, sah nikah. Faham tak? Biar bincang dengan wali, minta molek-molek. Tapi baik juga beritahu pada mak dia, nak masih boleh mencuba. Nak, kalau mak dia tidak, saya tidak benar, melainkan sama-sama Kelantan, maka kita kira dengan ayah dia lah. Ayah dia kata, saya tak ada kisah, tapi saya takut bini saya. Ini masalah. Nak, susahlah pun. Apakah hukum seorang menggunakan wajah ustaz, kemudian letak dialog seolah ustaz yang mengatakan? Ini banyak berlaku dalam Facebook. Kita tak kata, lepas tu dia buat dialog, kita kata. Jadi ramai sikit orang baca. Nak, kalau benda tu comel tak apalah, okey lah. Benda tak comel, benda tak betul, menyalahi fakta dan sebagainya. Nak, jadi tolong hati-hatilah. Yang buat tu memang dia tidak apa, tak ada masalah lah dia. Yang tukang baca tu bila tengok nama kita UAI, tak mesti kita kata. Faham? Sebab banyak dah kita jumpa, bila aku kata gini, aku tak kata gini. Nak, jadi banyak sangat. Jadi berhati-hati sikit. Soalan yang terakhir pada malam ini, apakah hukumnya seorang yang berniat nak membuat surau di rumah tapi tidak mengimarahkan, jarang hadir ke masjid di kawasan perumahan mereka sendiri? Baik, dia nak buat surau di rumah tapi dia tak suka surau kat lain, nak buat di rumah dia saja. Tak boleh. Masjid, surau untuk berjemaah, dia tujuannya untuk syiar Islam. Syiar untuk dibuat tempat syiar Islam seperti sembahyang berjemaah, mestilah di tempat yang orang semua boleh mari, tak segang, tak malu. Kalau surau dalam rumah dia, orang nak pergi segang, orang tak tu tak segang nak pergi, kena lalu masuk dalam pagar rumah dan sebagainya, maka tidak, kadang-kadang tidak dikira diiktiraf kalau kita kerjakan fardu kifayah di situ. Di dalam negeri aman yang tak ada peperangan dan sebagainya, mestilah tempat berjemaah
surau atau masjid di tempat yang orang senang-senang boleh pergi. Nah, macam masjid kita ni, semua orang boleh mari. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah dibuat dalam bilik imam, dalam rumah imam. Orang nak pergi kot tu imam segang pula. Memang naik asal malu ah. Buat macam surau buat surau gua ni gambar tu imam depan. Terima ijazah tahun 48. Nampak tak? Lepas tu tepi dekat mihrab tu pula gambar tu imam nikah dulu. Duduk bersanding. Malulah pasal buat di rumah. Lepas tu tempat nak mengembangkan syiar atau mengiklankan syiar Islam, mestilah tempat yang khusus yang orang tidak segang, melainkan sementara. Orang bawa dulu surau, terpaksa buat di rumah orang berjemaah, sementara tak apa. Untuk kekal tak boleh buat surau di rumah, melainkan surau tu untuk anak isteri berjemaah. Tidak dikirakan surau untuk umum yang menarik pahala berjemaah yang dijanjikan di dalam kitab-kitab hadis. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan dipertemukan lagi di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi